sekejap. Dekat sini kan, kalau korang jumpa bangunan petak macam ni kan. Ni. Jom. Wah. Hei, tak gambar ni. Siapanya? Wow, Assalamualaikum, selamat pagi para penonton Malaysia hari ini. Saya Sofia bersama dengan Rena menemani anda. Dan kita baru saja melihat seorang figura media sosial yang pasti kita semua mengenali. Sofiang namanya. Iya, dan pastinya sesuatu yang hebat dan luar biasa dihasilkan selama lebih kurang saya kira lebih daripada 10 tahun lah. Betul. Tengok bakatnya yang sudah pun diiktiraf di peringkat antarabangsa ini. Sekejap lagi kita nak bawakan Sofian bersama dengan anda. Kita nak tahu juga bagaimana mungkin kemenangannya dalam pertandingan Ultimate VFX Challenge baru-baru ini. Betul. Masa kita melihat kan, mungkin kita tak mengetahui apakah perjalanan beliau, bagaimana sampai ke tahap ini dan sebagainya. Hebat. Pasti ada cabarannya dan kita akan tahu dan mendapatkan lebih inspirasi bagaimana seorang anak muda ini boleh membawa kata bendera Malaysia ke Hollywood. Tapi sebelum itu ya, kita ada beberapa juga yang ingin diwawarkan kepada anda. Pastinya kita kena meninjau cuaca lah, Rena, seperti biasa. Seperti biasa. Ini untuk makluman anda lah kalau ada sebarang mungkin urusan di luar. Hari ini cuacanya kalau kita lihat panas sehingga jam 9.50 pagi di semua negeri dan pastinya dalam keadaan cuaca ini kalau kita lihat suhunya mungkin di Kuantan 31 darjah Celsius, di Putrajaya, di Air Keruh Melaka, semuanya agak tinggi pagi ini dan kami juga mengharapkan agar anda menjaga diri dengan keadaan baik-baik saja kerana dikabarkan beberapa negeri seperti di Selangor, Perlis, di Kedah, di Perak, di Sarawak dalam keadaan amaran yang berjaga-jaga. Kita tidak mahu ada perkabaran tentang kesihatan anak-anak ataupun keluarga dalam keadaan yang mungkin membimbangkan. Betul, kita semua cakap tentang perubahan cuaca yang mendadak dan strok haba yang melanda ya. Jadi ayo sama-sama kita lebih berjaga-jaga dan kita ingin meninjau apa yang tertera di akhbar dan pastinya yang menjadi tular menjadi disebut oleh keseluruhan rakyat Malaysia pada ketika ini. Budak pandu sendiri bukan Tok Wan Bulu. Ini statement yang diberikan oleh pihak polis. Kejadian kanak-kanak berusia 6 tahun yang memandu kereta Toyota Vios milik keluarga sehingga terbabit dalam kemalangan di Langkawi malam kemarin tiada kaitan dengan unsur mistik. Ini yang mula-mula menjadi heboh semalam sebenarnya memandangkan menurut budak-budak ini sendiri, anak-anak ini sendiri, mereka sebenarnya ditemani oleh Tok Wan Bulu katanya. Tetapi setelah siasatan dilakukan, mendengarkan kepada jalan cerita oleh anak-anak ini, mereka yang memandu sendiri kerana mereka mengetahui dari segi mungkin asas pemanduan. Tahu brek tangannya kat mana, tahu bagaimana cara memandu. Secara asas, boleh bawa kereta. Tetapi sebenarnya ia sesuatu yang amat merisaukan. Sangat merisaukan, tetapi ada juga yang sisi lain di mana warga netizen sangat teruja dan juga kagum dengan kebolehan anak ini. Tapi mestilah kita akan melihat sudut keselamatan, pemantauan, keselamatan sebagainya. Memang penting betul, tapi pada masa yang sama ramai yang kata ada cakap di sini kanak-kanak ini mesti kategori genius. Apapun ibu bapa, kita memantau pergerakan anak-anak kita. Dan kita ingin memberikan antara perkembangan terkini bagi kontingen Malaysia di Sukan SEA Cambodia. Pagi ini saja bermula jam 8 pagi, 9 pagi adalah pasukan golf kita Malaysia menentang Indonesia. Dan juga bagi pasukan lelaki Malaysia menentang Thailand. Dan jam 10 pagi ke atas bagi kesemua kategori ini kita akan melihat acara sukan atletik, basketball dan juga chess pada hari ini. Dan pastinya kalau kita lihat pungutan pingat ketika ini Malaysia berada kalau tak salah saya di tangga yang ke-7 dengan 25. Sudah naik 25 pingat emas, 32 perak dan 50 gangsa menjadikan jumlah keseluruhan pingat 107 pingat.
Rasa berbangga kerana kita melihat pencapaian Malaysia, apatah lagi apabila kita dikabarkan dengan skuad terjun juga sapu bersih Sofia. Betul, sapu bersih. Memang hebatlah. Saya rasa kita macam di sini berkobar melihat pungutan emas kita semakin meningkat dan sebagainya. Kita terus mendoakan mereka terus kental dengan perjuangan ini. Dan pastinya kita juga akan berbincang sebentar saja lagi tentang pelaburan emas ni. Mungkin ramai mengatakan bahawa yalah ini tu pelaburan yang sangat lumayan dan sebagainya. Lagi semalam dikabarkan harga emas mencecah RM330 segram yang mendorong begitu ramai rakyat kita yang menyerbu kedai emas untuk menjual emas mereka dan sebagainya. Jadi kita daripada ingin mengikut trend dan sebagainya, apa kata kita bincangkan hari ini dalam segmen soal wang tentang pelaburan emas ini adakah bijak atau tidak, sebab kita faham setiap pelaburan ini ada risikonya. Apakah risiko pelaburan emas? Baiklah, ini kita nak bawakan sekejap lagi dalam segmen soal wang bersama dengan tetamu istimewa kita. Tetapi seperti yang kita kabarkan sebentar tadi, mesti ramai dah tak sabar nak bersama dengan figura hebat ini. Kita naklah juga ketahui perjalanannya, tentang pengalaman cabarannya apabila berada dalam pertandingan tersebut. Kita nak jemput, silakan Sofia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Selamat Hari Raya. Wow. Saya selaku salah seorang followers awak yang dah mengikuti bertahun-tahun, memang teruja berjumpa dengan Sofia berdepan seperti ini. Itulah. Kita ucapkan tahniah. Saya pasti dah banyak tahniah awak terima, tapi daripada kita nak tahulah juga mungkin sedikit perasaan awak diiktiraf dalam peringkat antarabangsa, dibawa untuk berjumpa dengan idola awak sendiri. Mana perasaan dia? So sebenarnya perasaan saya, orang cakap boleh sangat-sangat teruja sebab yang menang tu sebenarnya nombor 2. Nombor 1 saya adalah saya dapat jumpa dengan idola saya, sebab tu adalah impian saya 4 tahun lepas. So saya keep buat video pun sebab saya nak capai goal tu. So bila dah capai goal tu, saya rasa macam sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat berterima kasihlah kepada Z King sebab jemput saya untuk join pertandingan tu. Dan apabila saya menang pertandingan tu pula, saya rasa macam tu adalah orang panggil rezeki berganda dekat situ. So overall perasaan saya sangat-sangat gembira. Kalau kita lihat sebenarnya ini penyertaan yang disertai oleh semua ahli-ahli seluruh dunia kan. Betul. Tetapi apabila dipilih itu kan, dah sampai sana kena pula ada cabarannya. Kita nak tahulah, seronok bila tengok Sofia sendiri melakukan pelbagai cabaran, termasuklah ada cabaran fear factor pun tahu. Kongsikan pengalaman kami sewaktu sampai tu, apa yang perlu anda lakukan untuk menang pertandingan tersebut? Okay, so sebelum kita orang sampai sana, beberapa minggu sebelum ni dia bagi kita orang ada video call, dia cakap kita akan ada cabaran di sana. Tapi dia orang tak bagi tahu apa sebab dia orang just bagi tahu prepare mental. Wow. Sebab akan ada main. Dia orang bagi tahu kita akan bermain dengan air, bermain dengan binatang, tapi dia orang tak bagi tahu macam mana. So bila pergi sana, saya punya fokus saya nak buat video. So saya fokus saya memang saya prepare untuk video saja, tak prepare untuk benda tu. So sampai sana, bila mana kita orang diberitahu untuk lalu atas titian tali, lepas tu kena main dengan binatang tu, masa tu saya memang terkejut, tapi saya letak dalam diri saya, tak apa, kita dah datang daripada Malaysia, dah jauh sampai sini, dan kita tengah bertanding dengan orang luar negara. So nak tak nak saya kena buat yang terbaik supaya orang yang tengok pun akan rasa bangga. Cabaran dengan haiwan berbisa tu macam mana pengalaman? Saya kalau boleh saya dah surrender. Kira tu kali pertama saya main dengan lipas dan juga ular. Saya rasa tu bukan lipas, dia ada binatang spesifik nama dia. Tapi disebabkan saya rasa macam tu orang cakap pengalaman ni tak boleh nak dibeli kan. So saya sampai situ, saya just buat je, pejam mata buat je. Yang penting biar benda tu settle. So alhamdulillah. So saya dapat lepasi cabaran tu, and sebenarnya diorang pun terkejut sebab dekat situ saya orang yang paling kecil. And diorang semua sebab diorang kan besar kan. So bila sampai situ, bila saya mampu buat tu, so diorang semua memang bagi supportive punya support, and saya rasa macam dekat situ kita disokong oleh semua orang. Okey, Sofia, sebenarnya berborak dengan awak berdepan ni, saya melihat awak seorang yang sangat soft spoken. Walaupun soft spoken, tetapi semangat awak luar biasa. Tak kira lah daripada sudut fizikal ataupun dalam menentukan hala tuju kerjaya ataupun passion awak sendiri. Jadi dalam masa 10 tahun inilah yang kita melihat awak dalam perjalanan untuk memberikan kita video-video editing yang cukup power, mantap. Memang bakat awak luar biasa. Mata awak melihat tu lain. Jadi bagaimana awak mengekalkan momentum awak dan memastikan you deliver atau awak memberikan yang terbaik untuk para peminat ataupun followers awak yang sampai ke luar negara pada ketika ini? Macam mana awak kekalkan momentum tu? Okey, di kesempatan ni saya nak ucapkan terima kasih kepada tim saya, Syafiq dan juga Adil, sebab
setiap kali kita orang nak buat video, tu adalah gabungan 3 orang. Saya akan duduk di meja, kita orang bawa idea masing-masing. Brainstorm sama-sama and kita orang akan pilih the best one. Kalau the best one tu tak cukup best, kita orang akan enhance sama-sama. So kalau saya buat seorang-seorang mungkin saya tak akan sampai ke sini, tapi disebabkan bantuan tim saya, Syafiq dan Nadine tu, itulah yang membuatkan semua video-video ni kira macam ada benda baru, ada benda yang kita orang macam luar jangka. Sebab itu adalah 3 orang yang fikir. Awak telah melakukan kolaborasi bersama dengan ramai artis-artis bukan saja dalam negara tetapi juga luar negara. Saya bila awak bergandingan dengan Ryan Reynolds tu saya macam wow, hebatnya. Tetapi nak tahulah apa lagi sebenarnya mungkin jangka ataupun sasaran Sofian di masa depan? Okey, sasaran saya sebelum ni kalau orang tanya saya nak buat apa, saya cakap saya nak jumpa Zack King kan. Tapi disebabkan tahun ni saya dah jumpa dia, goal saya sekarang saya nak buka production house saya sendiri untuk create lebih banyak video yang boleh bagi manfaat dan kegembiraan kepada orang ramai. So itu goal utama saya sekarang. Silakan Sofia. Saya melihat Sofia ni jenis yang meletakkan goalnya satu persatu dan memastikan dia capai juga goal. Itu yang paling penting. Sebenarnya kita macam letak goal banyak-banyak, kadang kita tak tercapai pun. Tapi awak memastikan awak capai dulu untuk set goal yang seterusnya. Jadi awak melakukan segalanya, editing, pencetusan idea sejak usia yang sangat-sangat muda, sejak kecil lagi kan. Betul. Jadi sokongan selama ni yang awak perlukan mungkin untuk memberikan inspirasi bagi mereka di luar sana yang ingin menjadi seperti awak, seperti Sofian. Apa yang perlu kita tanamkan supaya kita tetap stick ataupun melekat dengan goal kita sampai dapat? Okey, so saya buat daripada dulu sampai sekarang. Apa yang saya boleh advise adalah jangan letakkan pengharapan untuk orang kenal kita. Sebab apa? Kalau kita buat untuk orang kenal kita, kalaulah orang benda tu tak sampai, maksudnya kita buat tak ada orang tengok kan, benda tu akan downkan kita. So kita kena letak dalam diri kita, niat kita buat ni sebab kita minat. So benda yang orang cakap populariti ataupun orang kenal kita tu datang kemudian. Sebab kalau kita letak benda tu, kalau kita tak dapat, dia akan down and mungkin kita akan putus asa tengah jalan. So saya letak dalam diri saya, okey saya buat ni sebab saya suka. Sebab dulu saya belajar account. So bila saya buat benda ni sebagai hobi and orang terima, orang suka and then orang request nak lagi, saya buat sambil belajar. So saya habiskan pembelajaran saya dulu, saya grade, barulah saya fokus video ni sebagai bidang kerjaya yang serius lah. So bila orang dah start kenal and kita buat pun orang lagi suka, benda tu yang membuatkan saya rasa macam okey, betul lah niat saya dulu buat ni sebab suka-suka dan sekarang orang boleh terima, saya pun tak rasa down, saya rasa happy. Respect lah kan. Bukan sekadar populariti tapi dia deliver betul-betul untuk memberi kegembiraan kepada orang lain. Setuju. Dan kalau kita lihat sebenarnya hasil suntingan video-video Sofian ini, kesan-kesan hasil memang cukup luar biasa. Tetapi apa mungkin skill ataupun kemahiran yang Sofian rasa Sofian perlu lagi untuk dalami, sebab seseorang itu bila dia dah capai matlamat dia ada lagi benda yang dia nak gali dan sebagainya. Kalau Sofian sendiri apa lagi Sofian mahukan? Yang saya perlukan sekarang adalah untuk belajar lebih dalam bidang 3D animation. Sebab sekarang kan contohlah meja ni kosong kan, saya nak make sure editing tu saya nak letak benda yang bergerak atas ni, tapi bila orang tengok orang tak tahu yang benda ni adalah editing. Saya nak trick mata orang menggunakan realistik punya item. Sebab benda tu dah dicapai oleh luar negara. Kita tengok cerita Marvel ke cerita apa-apa superhero, benda yang tak wujud pun orang boleh wujudkan. So saya nak capai tahap di mana saya boleh wujudkan benda yang tak pernah wujud. Sofian, bila kita menonton video-video awak, nampak macam sangat smooth, cantik. Dan kadang-kadang kita tak sedar pun kata magic yang awak letakkan dalam pemikiran kita. Tapi usaha awak untuk mencapai satu tahap seorang video editor, curator dan sebagainya, adakah susah untuk awak mendapatkan segala skill seperti itu, kemahiran seperti itu? Macam tadi kita cakap pasal passion kan. Passion paling penting. Kenapa? Saya bukan belajar dalam flow yang betul. Bukan flow yang betul. Flow yang orang kata proper lah. Sebab saya ni adalah budak account. Dan saya belajar semua daripada YouTube. So, saya hanya belajar apa yang saya perlu belajar. Di mana saya nak buat efek magic api, saya belajar pasal api. Tapi orang yang betul-betul belajar dalam bidang editing filmmaker ni, diorang belajar A to Z. So, macam saya tengok apa yang saya perlu saja. So sebab tu saya rasa macam orang panggil struggle tu adalah saya kena tonton video tutorial dalam 5 jam ke 10 jam sambil buat. Tu cara saya daripada dulu sampai sekarang. Saya buka laptop saya kan ada 2 skrin. Satu saya tengok tutorial, satu lagi saya edit. Saya buat sambil edit sebab selagi saya tak capai apa yang saya mampu buat daripada video tutorial tu, saya akan keep buat sampai jadi. So saya amalkan benda tu sampai sekarang. Tahap fokus awak tu lain macam. So biasanya orang belajar mengikut buku, silibus dan sebagainya. Tapi Sofian ni dia tahu apa yang dia nak, dia cuba capai dan dia belajar sendiri walaupun perkara itu mengambil masa 10 jam untuk belajar sekadar buat api itu saja. Jadi satu
usaha yang sangat baiklah. Dan dalam mata awak sendiri, adakah terdapatnya satu tahap lagi yang awak rasa selain daripada buka production house lah ya, adakah terdapat satu perkara lain yang awak nak capai yang boleh dikongsikan bersama kita antara gol awak yang lain? Kalau gol saya lagi sekali, saya rasa gol saya sama je. Saya nak pergi lagi sekali ke Los Angeles. Sebab masa saya jumpa dengan Zaki ada cakap something dekat saya dan benda tu membuatkan saya semacam, okey betul lah, saya kena datang lagi sekali ke Los Angeles untuk buat something dengan Zaki. Ada lagi projek di masa depan InsyaAllah. Awak ni kira dengan Zaki ni macam best friend dah lah, best buddy. Bro lah, dia bro. Saya tak berani cakap macam tu lah. Sebab kalau tengok video yang kebanyakannya mendapat reaksi daripada Zaki ni macam seolah-olah perkenalan tu memang cukup akrab kan. Dan idola awak sendiri. Itu yang jadikan satu kelainan dan awak menjadi kebanggaan semua rakyat Malaysia, membawa nama Malaysia sehingga kan Perdana Menteri juga mengagumi bakat dan kehebatan Sofian sendiri dalam usia 27 tahun bawa nama Malaysia. Kami ni meremang. Nampak tak artikel ni? Nampak tak artikel ni? PM bangga dengan Sofian. Sofian, nama perasaan tu. awak tu bila first nampak ni. Apa perasaan dia? Masa tu saya sangat terkejut sebab saya tengah video call dengan tim saya. Sebab tim saya sebenarnya, kita panjang sikit. Saya bawa balik daripada LA hari tu, tak ada orang tahu pun yang saya menang. Sebab benda tu pre-record. Yang tahu wife saya je. So masa saya jumpa dengan tim saya cakap tak ada harapan lah nak menang semua kan. So diorang memang sedih. So bila video tu keluar, diorang terkejut yang saya menang. Kita orang video call, tiba-tiba naik notification kat atas, Anwar Ibrahim tengah retweet. So saya masa tu terkejut. Kita orang 3 orang terkejut. Memang masa tu sangat-sangat excited sebab apa yang kita orang buat ni hanyalah untuk social media, untuk hiburan, tapi dapat di-acknowledge daripada kita punya Perdana Menteri. Benda tu sangatlah memberikan kita kebahagiaan dan kegembiraan. Sofian, awak mengidolakan Zack King. Awak sedar tak sekarang ni ramai anak-anak muda Malaysia mengidolakan awak, mungkin juga serata dunia. Apa mungkin kata-kata semangat Sofian boleh berikan kepada mereka? Hari ini kita melihat laman sosial, kita melihat bahawa video digital ini menjadi platform yang paling dekat di hati penonton, di hati mereka yang mengikuti laman-laman sosial awak ni. Apa mungkin semangat yang awak boleh tebarkan kepada mereka? Apa yang saya boleh cakap adalah kalau kita dah buat video, kalau orang dah support kita, semakin kita naik, kalau boleh kita kena jadi semakin rendah. Maksudnya merendahkan diri kita sebab kita bagi orang selesa dengan kita bagi orang rasa macam kita ni adalah seorang yang friendly. Sebab saya belajar daripada idola saya. Idola saya walaupun dulu dia ada juta follower, and saya baru buat video, dia nampak saya, dia panggil saya ke Indonesia untuk jumpa. So saya nak buat benda yang sama. Kita spread positif kepada orang ramai dan kita jangan pernah orang cakap membanggakan dirilah. Betul. Tu piala tu mana? Tak muat dalam luggage. Allah. Luggage saya kecil je, so piala tu tinggi. So, boleh tengok sendiri di laman media sosial Sofian sendiri dan saya sangat tertarik dengan apa yang disebutkan awak, lagi tinggi yang awak berada ni, lagi kita kena rendahkan diri. Kita stay humble. Betul. Dan itu yang menjadi saya rasa satu resepi yang di mana Sofian walaupun dia telah membawa nama Malaysia ke seantero dunia, tapi beliau tetap humble dan dekat dengan kita semua di hati. Kita ucapkan yang terbaik dan semoga terus sukses Sofian. Kita akan terus follow dan bagi segala semangat kat awak. Terima kasih. Kami sebagai sebahagian daripada peminat-peminat, saya mewakili mereka yang menonton ketika ini, mendoakan yang terbaik untuk perjalanan kerjaya awak, membuka pintu rezeki lebih besar lagi dan memberi lebih banyak semangat kepada anak-anak muda. Selamat maju jaya. Terima kasih banyak-banyak di Malaysia pagi ini. Rasa inspirasi pagi ini lain macam ya Sofian. Lain macam. Tiba-tiba rasa macam nak belajar editing. Sampai hari ini sekarang ni meremang lagi. Hebat. Saya nak belajar buat api. Saya tengok jadi, YouTube. Kena research tentang api, buat kata Sofian. 10 jam asalkan kita kena inspirasi jadi sukses. Itu yang pro 10 jam, kita 20 jam. Sedar dirilah ya. Okey, kita akan bereaksi seketika. Kembali ini kita akan berborak pula tentang pelaburan emas ni okey ke tak okey. Sesuai ke tidak dengan masanya. Kita akan bincangkan segalanya di Malaysia hari ini. Emas sebagai satu medium pelaburan yang semakin mendapat perhatian masyarakat. Pelaburan emas ialah aktiviti membeli dan menyimpan emas sama ada dalam bentuk fizikal atau nilai emas. Pelaburan ini bertujuan mengaut keuntungan pada masa hadapan. 3 konsep utama harus difahami oleh individu sebelum melakukan pelaburan. Konsep pembelian emas, konsep simpan emas serta konsep penjualan semula emas. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh World Gold Council,
Peningkatan rezerv emas yang dicatatkan di Malaysia dari tahun 2013 hingga 2022 adalah lebih tinggi berbanding negara Asia Tenggara yang lain dengan peningkatan sebanyak 0.64%. Peningkatan ini bergantung kepada beberapa faktor seperti pembelian barang kemas, penggunaan industri, pembelian bank pusat dan pelaburan runcit. Namun begitu, beberapa pautan media melaporkan bahawa harga emas dijangka mencecah RM330 segram menjelang hujung tahun ini. Sejauh mana aktiviti pelaburan emas dapat memberi manfaat kepada rakyat dalam membantu menguruskan kewangan? Sebab dia adalah benda yang kita nampak, yang kita boleh pegang, rasanya lah. Dan kalau kita trade dekat bank pun, value dia pun bagus kan. Jadi semua orang kalau mampu beli satu, invest untuk masa depan, mungkin harga naik, menguntungkan lah. Saya akan keep lagi lah sebab saya akan tunggu dia naik lagi. Ataupun kita boleh let go je lah. So sebab at the same time, kita boleh mengguna pakai lah, macam perempuan dia boleh guna pakai. So walaupun dia ada susut nilai sebab kita pakai, tapi susut nilai dia tu terkawal lah. Situasi sekarang emas tengah naik. So saya pun dah at least dalam 3-4 tahun lah saya menyimpan emas untuk elakkan saya punya inflation. Itu yang saya buat lah. Saya buat simpanan sikit-sikit lah. Every month saya masukkan berapa persen daripada gaji saya untuk simpanan emas lah. Emas ni kita boleh, satu lagi, kita boleh gadai dekat, kalau emergency lah, yang saya pernah buat, kita gadai dekat pajak gadai. Pelaburan emas menjadi pelaburan jangka masa panjang. Namun banyak perkara yang perlu dipertimbangkan dan dipelajari agar tidak tersilap langkah. Tentang pelaburan emas di mana kita akan meninjau dan berbincang adakah ini masa yang sesuai untuk kita melihat keadaan ekonomi kita dengan pelaburan emas dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahawa ini satu pelaburan jangka masa panjang, ada juga yang melihat sebagai satu kata business trading dan sebagainya di mana ia seperti seakan jangka masa pendek. Jadi kita akan perincikan terus bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali, iaitu pensyarah kanan merangkap penganalisis ekonomi Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Baik Doktor, kita dalam mood beraya dan sebagainya, baru-baru ini kita melihat jangkaan di mana ramai termasuk rakyat Malaysia yang berpusu-pusu ke kedai emas nak menjual semula emas mereka yang pada ketika ini RM330 segram. Jadi melihat situasi ini, mungkin doktor nak bagi sedikit sebanyak pandangan lah tentang trend ini ataupun apa yang dilakukan oleh rakyat Malaysia. Okey. Ramai yang pergi ke kedai emas kan untuk jual balik kan. Maksudnya kalau harganya pada waktu ini maksudnya sangat baiklah. Pada harga 330 mungkin dia beli pada harga yang lebih rendah kan. Jadi pada waktu ini ada yang berpusu-pusu lah nak jual emas ataupun membeli emas. Ada bergantung kepada individu kan. Tetapi pada waktu ini memang harga emas telah mencecah lebih daripada $2,000 satu ounce. Okay, kalau ikut pasaran antarabangsa lah. Ataupun RM300 lah 1 gram. So dia di antara 300 ke naik lepas tu sekejap turun. Dia harga emas ni dia berubah-ubah. Okay, hari-hari dia akan berubah. Jadi kalau kita sebagai contohnya lah macam saya dulu beli emas ni tahun 2000. Tahun 2000 saya beli. Ini emas dinar. Ini dalam tangan doktor ya. Tahun 2003, 20 tahun lepas. 20 tahun lepas. Harganya baru RM200 untuk 4.25 gram. Baik. Wow. Harganya sekarang? Harganya sekarang. Wah. Dan ini adalah selepas berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Nampak tak? 20 tahun. Jadi maksudnya untuk pelaburan emas ni kita perlu menyimpannya pada waktu jangka masa panjang. Sebab apa? Pergerakan hariannya memang berubah. Okay, daripada satu masa ke semasa. Macam semalam harganya jatuh sedikit, lepas tu naik balik sikit pada pagi ni. Jadi maksudnya kalau kita contohnya melabur emas untuk jual besok, itu adalah sangat-sangat tidak berbaloi lah. Malah kita akan mengalami kerugian. Kerana kita boleh menjangka lonjakan harga emas itu macam dalam masa jangka masa yang pendek. Saya menjadi tertarik dengan statement doktor sendiri yang selepas 20 tahun baru benar-benar melihat pelaburan itu boleh kata diliquidatekan
ke harga pada ketika ini. Dan kalau nak dibandingkan dengan jenis-jenis pelaburan lain yang sedia ada dalam pasaran kan, Doktor, adakah pelaburan emas ini satu pelaburan yang berisiko tinggi, rendah, sederhana ke bagaimana dibandingkan dengan apa yang ada dalam pasaran ketika ini? Okey, pelaburan emas ni kita tak boleh lari. Apa-apa pelaburan pun kita tidak boleh lari daripada apa-apa risiko. Mesti ada risiko. Mesti ada. Mesti ada risiko. Contoh, kalau kita beli emas, contoh macam ni kan. Mungkin hilang. Okay, mungkin hilang. Aduh, sakit. Kalau hilang satu ni kan menangis juga kan. Mungkin dicuri ke dan sebagainya. Dan harganya, risiko harga ialah harga. Kita beli pada harga, contoh sekarang ni, harganya tinggi dan tiba-tiba jatuh. Kan? Sebab ramai orang menjual. Jadi mungkin kita akan mengalami risiko. So ada risiko kerugian kat situ, risiko kehilangan. Jadi maksudnya dia memang ada risiko. Tetapi berbanding dengan pelaburan-pelaburan yang memang berisiko tinggi. Contoh pelaburan yang berisiko tinggi ialah pasaran saham, lepas tu pasaran komoditi, untuk FCPO dan sebagainya, maka ataupun Bitcoin kan. Jadi pasaran emas ni dia lebih stabil, tapi kita kena lihat pada jangka masa panjang. Ilmunya tetap kena ada. Tapi kalau maksudnya kita bukan nak kena beli semua pelaburan kita dalam emas. Yang ni sebenarnya pelaburan ni kita kena agih-agihkan. Kita kena diversify. Okey, ada sebahagian kita masuk dalam ASB ke, sebahagiannya kita masuk dalam properti, sebahagiannya kita masuk dalam emas, ada yang dalam saham. Jadi ianya bergantung juga kepada kita punya umur. Orang yang lebih muda sebagai contohnya, dia lebih boleh menerima risiko yang lebih tinggi. Berbanding orang yang macam contohnya dah telah pencen, bersara kan, mereka lebih sesuai untuk melabur di dalam pasaran yang lebih stabil. Yang memberikan fixed income, memberikan pendapatan tetap. Sebagai contoh ASB lah, ataupun tabung haji ke, ataupun sukuk dan sebagainya. Itu lebih stabil. Jadi berbanding dengan pelaburan yang turun naik yang very volatile, kemerowapannya tinggi. Kita kena melihat daripada faktor pulangan itu sendiri. Adakah kita niat pelaburan tu untuk mendapat duit besar jangka masa pendek yang berisiko tinggi untuk hilang segala dia dalam sekelip mata, ataupun jangka masa panjang yang membolehkan kita ada cash flow yang buat masa beberapa tahun dan sebagainya. Dan Doktor, saya rasa ada yang tertanya juga ni, bagi mereka yang fresh, yang beginner, pelaburan emas, adakah semestinya untuk mendapatkan pulangan yang paling optimum tu dia kena emas fizikal ke, ataupun emas dalam talian online pun boleh? Sebab ada juga option atau pilihan itu. Kalau kita lihat macam ni, emas fizikal kan, maksudnya kita beli yang ni ialah dinar emas kan, ataupun kita beli jongkong emas tu, kalau yang sekilo tu, ataupun kita boleh melabur secara digital. Dia sebenarnya bergantung kepada individu sendiri. Kalau contohnya kita suka pegang. Dah beli emas, suka tiap hari kena belai emas tu. Jadi kita beli yang fizikal. Tapi kalau kita rasa macam kita susah nak jaga dan sebagainya, kita boleh melabur dalam emas digital. Ada juga platform yang kita boleh beli di pasaran saham, sebagai contohnya pelaburan yang bukan membeli emas terus, tetapi dia mengikut kepada harga emas. Saham emas. ETF. Exchange Traded Fund. So kita boleh beli tu. Ataupun kalau kita nak beli contohnya macam pasaran unit trust dipanggil tu. Tapi dia juga membeli emas. Ini macam contoh Wahid kan, dia kita beli contohnya portfolio kita minta emas, kita nak tolong belikan kita emas, sebab kita tak payah beli sendiri. Macam pasaran saham kita kena beli sendiri. Ini ialah maksudnya daripada orang lain yang tolong fund manager dan pengurus kewangan yang akan membelikan untuk kita. So jadi antara sama ada nak pakai digital ke, kalau digital contohnya Maybank Gold, Public Gold ke apa semua tu kan, itu digital lah. Kita boleh juga dapatkan fizikal, tapi kita boleh simpan je dalam akaun kita. Kita boleh tengok dalam handphone, oh ini emas kita. Kan? Secara digital. Secara digital. Tapi kalau kita nak tebus pun boleh. Nak tebus pun boleh. So maksudnya kita pergi ke bank dan kita cakap, okay, saya nak keluarkan emas tersebut. Okay, contohnya 100 gram. So kita boleh tebus. Jadi nilai pelaburan bagi kedua-dua fizikal dan juga digital, ETF ataupun public gold dan sebagainya, sama dengan emas fizikal atau tidak, Doktor? Dia ada perbezaan sedikit. Dia ada perbezaan sikit. Dia bergantung kepada contohnya, kalau yang fizikal tu, kalau kita
jongkong emas ke ataupun, tapi berbeza dengan ataupun digital, maksudnya dia tak banyak beza. Sebab contoh macam ni kan, dia nak kena ukir kan, so dia memerlukan kos, tukang upah lah, upah emas tu kan, nak buat tu kan, so dia ada upah sedikit. Tapi kalau jongkong emas selalunya dia simple je, dia satu jongkong je kan, itu mungkin dia tak ada upah sangat. Baik. Seadanya. Okey. Tapi dia kita kena tengok dia ada panggil spread tu. Iaitu harga beli dengan harga jual tu. Okey. So kita kalau nak beli pun kita tengok mana spread yang rendah sikit, sebab kalau you nak matlamat you nak jangka pendek sederhana, so you nak cari spread yang rendah. Okay? Spread tu maksudnya pelaburan yang rendah lah. Bukan. Permulaan modal tu. Dia punya julat di antara harga beli dan harga jual. Okey. Julat tu. Itu pun kita kena tahu juga ya. Ya, kena. Dan ada soalan penerbit saya yang ditanyakan, kalau contohnya lah barang kemas, gelang yang tebal-tebal, rantai sebagainya yang boleh dipakai yang tebal-tebal tu doktor, itu boleh dikira masuk dalam pelaburan ke tidak? Dia boleh secara tak langsung. Secara tak langsung. Sebab apa? Dia sebenarnya perhiasan. Perhiasan, betul? Perhiasan. Kalau dalam Quran pun ada cerita. Kan, orang perempuan memang suka kat emas tu semua kan. So maksudnya dia perhiasan tapi dia boleh jadi pelaburan juga. Tapi nilai dia sama ke tidak dengan jongkong emas tu? Nilai jongkong lain sikit sebab dia ada kos. Dia ada kos. Itu kalau kos contohnya kita nak, dia macam-macam jenis kan. Macam-macam jenis rantai lah, dia punya gelang lah, dia ada dia punya ukiran dia sebagainya tu. Bunga kerawang dia semua. Kerawang tu, jadi dia ada upah-upah dia tu. Jadi dia akan kos dia tinggi sikit daripada jongkong emas. Kos dia tinggi. Tapi sentimental value tu ada. Cantik kan kalau pakai kan. Kalau contohnya orang-orang yang setengah-setengah negeri tu kan, kita tengok memang penuh kan emas-emasnya di badan tu kan, terutamanya yang peniaga-peniaga itu semua kan. So yang kadang-kadang digunakan tu balik untuk digadaikan, untuk mendapatkan modal, contohnya modal perniagaan. Dimasukkan di rahnu dan sebagainya. Jadi kalau untuk orang wanita kan, kalau dia tak berminat nak simpan yang macam jongkong emas ke apa tu, simpanlah emas. Okay, walaupun perhiasan, tapi ianya satu perhiasan yang memberikan pulangan lah kalau kita simpan lama tu, boleh diberikan kepada anak dan sebagainya. Betul. Jadi ini tidak salah lah untuk kita mempunyai barang kemas ya. Para suami lelaki tak apa. Kalau si isteri kalau suami bagikan emas tu, lagi seronok kan. Itu nilai kasih sayang yang sebenar lah, sebab boleh dibawa ke anak cucu dan sebagainya. Okey doktor, bagi mereka yang mungkin baru nak bermula, baru nak berjinak-jinak dalam dunia pelaburan emas ini, anak-anak muda khususnya mungkin yang baru mula bekerja dan sebagainya, adakah fizikal ataupun digital gold investment tu lebih baik untuk mereka? Dia bergantung. Kalau macam digital tu, kita boleh beli yang bukannya semestinya 1 gram, mungkin 0.05 gram. Kita boleh beli pada yang kecil. Boleh kawal sikit. Boleh, maksudnya kita kalau bergantung pada kita punya keperluan kita dan juga kita punya kewangan kita. Jadi ianya bergantung. Kalau kita mempunyai modal yang banyak, kita beli sejongkong terus kan. Tapi maksudnya kalau kita tak ada tu, kita boleh bermula dengan kecil-kecil. So digital adalah satu cara yang sangat mudah lah untuk membeli. Kita boleh beli 0.01 gram kan. So contohlah kan. Baik. Dia bergantung kepada kita punya keperluan dan juga kedudukan kewangan kita. Saya rasa itu satu nasihat sangat bagus. Kita boleh menentukan pelaburan kita mula budak-jinak dengan kadar pelaburan yang rendah via digital 0.001 gram pun boleh lah. Kita ucapkan terima kasih kepada doktor sudi meluangkan masa dan bagi kita sedikit pencerahan apa yang perlu kita tahu kalau ingin berjinak dalam pelaburan emas. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Daleh, pensyarah kanan merangkap penganalisis ekonomi Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia. Dan doktor, kita akan meninjau sikit carta harga emas semasa pada ketika ini yang kita akan paparkan di kaca TV. Ya, anda boleh saksikan sendiri emas per gram 916 22 karat. Harga semasa adalah RM299.41 dan bagi emas 999 24 karat RM326.54 setakat pagi ini, hari ini harga emas semasa. Dan juga kita melihat kadar pertukaran wang asing pula ke unit mata wang ringgit Malaysia, $1 Amerika Syarikat USD bersamaan dengan
dan $1 Singapura SGD bersamaan dengan RM3.36. RM100 Indonesia RM0.030 dan 100 Baht Thai RM13 13.20 dan 100 won Korea 0.34. Dan ini adalah kadar pertukaran wang asing untuk paparan anda, dan kaunter aktif pula kita akan paparkan untuk anda melihat sendiri apakah antara kaunter yang tertinggi pada ketika ini. Baik, itu dia 5 kaunter paling aktif ketika ini supaya kita lebih cakna dengan perubahan ekonomi, apa yang boleh kita lakukan untuk meningkatkan pelaburan dan juga cash flow kita pada pagi ini. Semoga hari ini perbincangannya memberikan sedikit sebanyak inspirasi untuk anda mungkin untuk memulakan pelaburan emas. Pastikan kita mempelajari dulu sebelum kita menceburkan diri kita, ya. Apa-apa, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan melihat pula antara lokasi makanan yang paling unik, yang paling sedap segalanya di Malaysia hari ini. Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Sofia, saya nak tanya satu soalan kepada awak. Awak suka tengok tak cerita seram? Saya suka tengok. Bila tengok tu, bila dah berdepan tu, saya tutup mata. Kenapa? Awak suka ke? Saya tak pernah tengok. Tak pernah tengok? Memang jenis yang tak gemar seram. Kalau saya bawa awak ke kafe yang prinsip ataupun dia punya tema ada pocong ataupun dia nak sikit, yelah kita nak pengalaman baru, sudi tak? Awak kot yang pun nak ajar saya. Ini cabaran ke ni? Tak. Ini pengalaman kehidupan yang baru. Wow. Tak, lain daripada lain. Adakah anda sudi? Sebab kita akan bawakan anda untuk melihat tempat ini yang kat Melaka. Di Melaka sebenarnya. Namanya Bunian The Haunted Cafe. Anda makan, menjamu selera sambil diusik dan juga ditemani pocong, pontianak dan banyak lagi lah. Allah, tak boleh fokus. Jom kita saksikan apa yang ada kat kafe ni. Suasana seram dan menyeramkan ni. Awak boleh makan, minum. Jom kita saksikan. Silakan. Dia pelumannya. Bagai cendawan tumbuh, kewujudan restoran atau kafe dengan gaya hipster semakin mendapat tempat dalam jiwa masyarakat tempatan. Pelbagai konsep diketengahkan oleh pengusaha untuk menarik perhatian pengunjung. Enggan menggunakan imej yang sama dengan premis makanan lain, Bunian The Haunted Cafe membawa anda menikmati makanan dalam suasana yang unik dan menakutkan. Seram, mistik dan misteri. Restoran yang terletak di Bandaraya Melaka ini menggabungkan kedai makan dan rumah hantu di bawah satu bumbung yang sama. Lebih istimewa, pelanggan yang menjamu selera di tingkat atas restoran akan ditemani hantu seperti pontianak dan pocong. Sangat mencuit hati dan menghiburkan. Pelbagai reaksi dan telatah dapat dilihat daripada pelanggan yang berkesempatan untuk menjamu selera sambil ditemani oleh jembalang di sini. Noliana Atika Asmawi antara pengunjung yang membawa keluarganya untuk makan di restoran Bunian ini. Menetap di Banting, Selangor, Liana tertarik untuk singgah dan menikmati sendiri suasana seram selepas melihat promosi di media sosial. Masuk tadi saya happy je asalnya. Saya tak tahu pula sampai saya menangis kat dalam ni. Mungkin sebab mentaliti saya takut sangat sampai saya pun menangis. Walaupun saya tahu orang tu hantu, hantu tu bukannya hantu betul. Tapi mana ada restoran kat sini yang macam ni. So ni kelainan. Tapi kalau untuk yang lemas semangat ni, takut sikit lah. Di sebalik kelincahan hantu-hantu ini menakutkan pelanggan, ternyata insan di sebalik topeng dan pakaian hantu ini hanyalah insan biasa. Fitri Muhammad Noor, 23 tahun, antara salah seorang individu yang bekerja secara sambilan untuk membawa watak hantu.
Selepas beberapa jam bergerak dari meja ke meja, kepenatan turut dirasai. Meskipun tidak bekerja di bawah terik mentari, namun anak jatim Melaka ini tetap bermandi peluh serta menahan kepanasan sepanjang memakai jubah dan topeng muka. Namun anak sulung daripada 4 beradik ini tetap komited dan berasa puas sebaik saja melihat reaksi serta gelagat pelanggan yang takut dengan usikannya. Memang customer ke orang lain, orang luar di luar sana ke akan nampak, oh hantu saja, mudahnya kerja. Tapi sebenarnya tak mudah pun. Kadang-kadang kita akan rasa penat. Sebab apa? Sebab pakaian kita. Contohnya macam saya pakai balak. Sebenarnya baju yang saya pakai ni agak panas. And bila kita berjalan sana sini bersama, kadang ada customer cakap, bang tak letih ke? Letih. Sebenarnya dalam tu dah berpeluh, luaran nampak macam wah suci saja. Tapi dalam tu dah berpeluh-peluh, dah berlecak. And bila kita take a break, bila kita buka emas, dari situ akan nampak peluhnya di baju, peluhnya di topeng. Mula beroperasi sekitar Disember tahun lalu, kelainan yang dibawa merupakan cetusan idea pemiliknya, Rozairi Zainal. Gemar menonton filem seram, lelaki berusia 31 tahun ini tekad untuk menzahirkan kreativitinya berdasarkan genre yang diminati. Idea asalnya saya nak buka kafe. Tapi tengok pada keadaan sekeliling, dah banyak sangat kafe yang dah buka. Dan semuanya lebih ke konsep cantik, untuk bergambar, untuk nak lain daripada lain, saya reversekan je lah. Saya buat satu kafe yang orang tak nak datang. Fikir, research dan keluarlah bunian. Jatuh bangun sebelum membuka restoran, Rozairi akui perjalanannya bukanlah semudah yang disangka. Dek kerana minat yang mendalam terhadap bidang perniagaan, dia yang dahulunya belajar dalam jurusan kejuruteraan, rela meninggalkan kerja lama demi mengejar cita-cita. Sebelum nak buka tu, cabaran daripada orang sekeliling jugalah. Ramai yang memberikan pandangan yang negatif lah. Dia cakap memang takkan ada orang datang dah, kau habis duit banyak mana pun kau buat konsep macam ni, memang tak ada orang datang. Komen-komen yang negatif lah. Ada yang kecam, ada yang cakap syirik lah, khurafat lah. Tapi mereka tak datang. Kita tahu kita tak ada buat apa-apa yang salah. Dan kita juga sebelum buka kita dah minta pandangan daripada imam, pandangan daripada ustaz. Dan setakat ni kita buka memang kita tak melanggar apa-apa hukum syarak. Era pasca pandemik menyaksikan ramai usahawan menjadi lebih kreatif dan proaktif dalam mencari pendekatan untuk memajukan perniagaan. Usaha dan inisiatif yang luar biasa seperti ini tidak salah untuk dipraktikkan asalkan dapat memberi rezeki yang halal. Kawan baru nak telan. Terkejut. Mana tu? Saya fikirkan kembali lah Sofia, ajakkan awak tu. Nanti saya fikir dulu. Okey, pasal saya dah melihat ni, saya terfikir, yelah hantu pocornya okeylah, fine. Tapi nak makan macam gelap je. Dia pakai torchlight. Masing-masing ini adventure. Antara kreativiti lah. Saya tak tahu nak cakap sudi ke tak sebab suasana yang melihat tadi pun dah cukup menyeramkan, apatah lagi merasainya. Jadi saya fikir dulu, boleh Boleh. Apa pun awak ni acah-acah macam berani. Kita kena beranikan diri. Kalau anda berani, anda boleh pergi sendiri di bunian The Haunted Cafe yang terletaknya di Melaka. Apa pun kita nak berehat seketika ya. Okey, kita nak kembali lagi selepas ni, kita nak redakan rasa seram kita tu. Reda. Semuanya dia Malaysia. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini dan kita nak meninjau apa yang tertera di akhbar utama. Rina. Okey, saya nak mulakan dengan Cosmo. Ini berkaitan dengan topik yang kita bawakan minggu lepas. OPR naik, sewa rumah pun naik. Kebimbangan dalam kalangan penyewa-penyewa rumah apabila keadaan OPR ini naik turut memberi kesan kepada harga sewa rumah mereka. Pemilik kediaman rimas diburu pihak bank, penyewa pula tertekan tanggung kadar sewa yang tinggi. Bayangkan
bayangkan kalau 4 tahun lalu kadar OPI yang dinaikkan semula untuk tahun ini, mungkin pertambahan tu untuk satu rumah tu RM300-400. Besar tu, Sofia. Betul. Dan kita melihat pergerakan ataupun kekerapan OPR ni dalam masa beberapa tahun saja kebelakangan ini pun agak tinggi juga. Jadi kita minta bagi anda semua yang menjadi pemilik rumah dan sebagainya, mungkin kita kena mengira semula finances, pengiraan ekonomi dalam rumah kita supaya tidak terlampau terbeban dengan kadar OPR perbelanjaan ini. juga memainkan peranan penting. Setuju. Apa yang tak perlu buat masa ini, kita tak bolehlah nak berbelanja secara berlebih-lebihan. Okey, dan kita nak meninjau di berita harian ini, kita meninjau di Pulau Pinang pula. Projek Pulau Pinang Selatan PSI hanya satu pulau dibina. Selepas mendapat bantahan pelbagai pihak dan nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Pulau Pinang mengumumkan skala pembinaan PSI dikecilkan dengan pengurangan 49%, mengandungi hanya satu pulau berbanding 3 yang dirancang sebelum ini. Jadi ini antara melihat pencapaian ataupun kebaik pulihan yang dilakukan bagi projek Pulau Pinang ini di DH. Ya. Dan kita meninjau apa yang terletaknya antara program yang menjadi sebutan bagi para wanita, Women Talk. Ya. Ini kita nak sentuh tentang topik pemilihan makanan yang sihat dan berkualiti, sangat penting untuk keperluan individu. Tapi sekarang ni terlalu banyak makanan proses yang dikhawatiri kualitinya. Jadi bagaimana untuk kita pastikan sesuatu makanan itu sihat untuk tubuh badan kita? Kita ikuti perbincangan berkenaan topik Healing Properties of Superfood dalam Women Talk Sabtu ini jam 5 petang di TV3 dan boleh di-stream secara langsung menerusi aplikasi Tonton. Okey, itu dia. Sepanjang 1 jam kami bawakan pelbagai pengisian dan juga perkongsian. InsyaAllah dapat sama-sama memberi manfaat untuk kita dan juga penonton yang menonton ketika ini. Terima kasih kerana kesetiaan anda sepanjang 1 jam ini. Esok kembali lagi. Sedar tak sedar dah hujung minggu, hari Sabtu. Topik Sabtu kita bincangkan tentang pilihan sarapan pagi. Weekend, hujung minggu, yang paling penting adalah sarapan pagi. Itu yang paling penting sekali. Itu paling penting. Kita meriahkan dia, MHI. Terima kasih semua. Kita jumpa anda esok. Teruskan menyokong kita di Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Bye.